الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. An Salim an abihi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajatihi akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraha anil muslimi kurbatan farrahallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Rawahul Muslim. Hadis yang ketujuh, betul ya? Dari Salim, dari bapaknya radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam itu ialah saudara orang Islam yang lain. Orang Islam itu ialah saudara orang Islam yang lain. Orang Islam bersaudara, saudara bagi orang Islam yang lain. Janganlah ia menginayakan, yakni jangan ia menginayakan, yakni menginayakan saudara Islam. Makna kalau kita menginayai saudara kita, kita menanya orang Islam, kita menginayai saudara kita. Jumpa ada hadis yang ketujuh. Kalau yang Jawi itu muka surat 10. Dan janganlah ia menginayakannya. Dan janganlah juga ia membiarkannya diinayakan oleh pihak musuh. Kawan kita ni, kita jangan nanya dia, dan kita jangan biar orang lain kena nanya, dinanyai oleh orang lain. Kerana Islam sama Islam itu ialah bersaudara. Itu. Dan janganlah juga ia membiarkan diinayakan oleh pihak musuh. Sesiapa yang menolong saudaranya mencapai perkara yang diperlukannya, Allah pula akan menolong mencapai hajatnya. Siapa-siapa yang menolong saudaranya untuk mencapai hajatnya, Allah Ta'ala akan menolong mencapai hajatnya. Maksudnya kalau kita selesai masalah saudara kita, Allah selesai masalah kita. Sebab tu kalau kita ada masalah apa pun, di samping kita berdoa semoga Allah selesai masalah kita, cara dia nak menyelesaikan masalah kita, kita tolong selesai masalah orang. Mungkin masalah tu berbeza. Pagi kita ada masalah kesihatan contohnya. Itu satu masalah. Itu. Tak jumpa poin tempat baca. Poin. Hadis yang ketujuh. Kalau kita ada masalah, antaranya ialah kata Nabi, cuba selesai masalah orang. Banyaklah, mungkin orang ada duit, dia tak ada masalah duit, dia ada masalah lain. Masalah anak-anak. Contohnya masalah anak-anak, duit banyak, tapi dia ada masalah dengan anak-anak. Anak tak mau ngaji lah, anak tak mau semayang lah, macam-macam lah ada masalah ni. Mazal ni apa semua. Anak berkawan dengan orang tak baik, tak bagus lah, apa semua. Itu tak masalah duit tu, dia tak ada masalah, dia ada masalah anak-anak. Ada orang anak-anak elok, tak apa, dia ada masalah duit saja. Allah Ta'ala buat begitu. Kenapa? Kerana supaya kita ni boleh tolong menolong. Dan dengan niat kita, dengan kita belajar hadis Nabi ni, insya-Allah kalau kita tolong, kita bantu, kita tolong dia apa semua, Allah Ta'ala tolong kita dan Allah selesai masalah kita. Ini hadis Nabi
Yang cara untuk kita nak menyelesaikan masalah kita sendiri, kita kena tolong menyelesaikan masalah orang. Allah selesaikan masalah kita. Selesaikan masalah kita. Banyaklah bila kita perhati tengok orang yang dia tak ada duit, tapi tambah tolong dengan kederat, dengan tenaga, dengan apa semua ni, suruh dia tengah malam pun dia tolong. Ada. Cuma nak bagi duit banyak macam orang tak boleh. Ada. Bak tolong orang, bak apa semua ni, boleh. Kalau penuri kenara rumah orang dia lah, tolong begitu begini, nak minta tolong apa gitu gini. Kaya tidak. Tapi anak-anak jadi elok. Anak-anak jadi elok. Mau bagi. Ini cerita. Kenapa? Dia rajin tolong orang. Dia rajin bantu orang. Dia bagi infak orang apa semua. Itu. Jadi tolonglah orang pagi. Nescaya Allah melegakan suatu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan yang ada pada hari kiamat. Kalau dia melegakan kesusahan, Allah melegakan kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Dan sesiapa yang menutup keaiban muslim, nescaya Allah akan menutup keaibannya pada hari kiamat. Siapa-siapa tutup aib ni benda yang malu lah sesama muslim ni, Allah Ta'ala akan tutup aib dari hari kiamat. Tutup aib dari hari kiamat. Lah ni mesti nak jatuh aib orang. Jenis tangkap gambar, jenis post, jenis hantar dalam Facebook, Instagram apa segala, nak bagi orang malu. Ada. Kita pula pergi share pula kat orang ni begini gitu. Kita ingat kita pun ada aib. Kita ni orang mau sembang dengan kita, mau kawan dengan kita, sebab apa? Sebab Allah tutup aib kita. Kalau Allah Ta'ala buka aib kita, mungkin orang ludah muka kita. Ludah muka kita. Jadi walau bagaimanapun di dunia ni mungkin kita boleh tutup, di akhirat tak boleh tutup aib kita masing-masing. Semua akan nampak. Jadi caranya nak tutup aib kita, kita tutup aib kawan kita. Kita saja tahu. Rahsia dia ada kat kita. Kalau kita dedah rahsia dia, habis dah dia, tak laku sekupang pun. Jadi kita tetap pegang. Kita kena tutup aib kawan kita. Bukan senang ni nak sebut ni. Nak sebut mudah, orang panggil, tapi dia payah. Dia payah. Jaga. Baik. Lebih lanjut diterangkan dalam hadis yang berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimin khamsun. Raddus salam wa iyadul marid wa ittiba'il janaiz wa ijabatud da'wah wa tashmitul 'atash. Wa tasmitul atish, rawal Bukhari wal Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim yang lain 5 perkara. Kita dengan orang Islam, kita ni Islam, dan kita ada 5 perkara kena bayar pada orang Islam yang lain. Apa dia? Membalas salam. Bila dia bagi salam, wajib kita kena balas, jawab salam. Melawat orang sakit, itu hak. Bila kawan kita sakit, kita kena melawat. Lah ni sakit tak boleh melawat. Lah ni sakit tak boleh melawat. Dia lah ni main dengan dunia lah ni ada berubah semua dah. Semayang kena rapat. Mari dengan penyakit ni semayang tak boleh rapat. Dia ajar kita bersalam-salaman. Tak boleh bersalam. Tak boleh bersalam. Gitu. Ajar buat jamuan bagi orang makan, tak boleh buat jamuan. Sampai bila wallahu a'lam. Ada kajian mengatakan Covid ni dia akan berakhir mula lega dalam tahun ini sampai pertengahan tahun ini. Tahun depan Covid ni berakhirlah. Pergi. Itu kajian yang orang buat. Tapi nampak kau duk dahsyat. Makin dahsyat. Balang kahwin ni duk tunggulah bila nak habis pelancong nak mai. Tak larat dah. Pergi. Tak larat dah. Hotel-hotel pun pakat naik semua habis dah, rumah-rumah sewa. Homestay pun naik rumput habis, apa semua zamun habis dah. Semua ini kita.
Dunia kita dah berbeza. Mungkinlah dulu orang tak mau sangat di masjid, bukan ramai sangat dulu. Orang panggil dulu sembahyang ni puas panggil so rapat so samakan so tak juga. Ini hal ni tak boleh. Bila bagi salam kita menjawab salam, dan sakit kena melawat orang sakit. Tak boleh melawat. Hak paling takut sekali masuk hospital. Paling takut sekali masuk hospital. Saya pun balik pesan mak saya di kampung, minta mak jangan sakit. Minta mak jangan sakit. Gitu. Kalau kena masuk hospital, duduk seorang-seorang. Dia mak tak mau sakit, duduk semua. Gitu. Si anu sakit lah ni. Pergi tinggal hospital, duduklah. Duduklah. Itu nak kirim apa, bawa pergi depan pintu tu, hantar pergi. Lepas tu kalau lega, ambil bawa balik. Kalau mati pun ambil bawa balik. Sampai bila kita nak pergi boleh ziarah orang sakit? Wallahu a'lam. Hospital ni duduk saja orang duk pergi ziarah pun kita cemuih, duduk sehari je. Ni duduk orang tak boleh ziarah, duduk. Ni jangan sakit nak. Tak. Sakit dia tambah lagi satu sakit. Tambah lagi sakit. Tu cerita. Takutlah nak masuk hospital ni, takut. Main duduk seorang anak cucu tak boleh tengok apa semua. Baru ni ada apa sepupu koma ada hospital. Dengar cerita je, nak pergi sapam tak boleh. Apa tak boleh? Ni cerita. Ni makin berat. Itu. Sampai bila manusia tak ada kuasa apa-apa. Ni dunia bekerja untuk habiskan COVID ni. Segala pakar dunia bekerja, berfikir, bukan kena satu negara, satu dunia kena, dan berfikir bagaimana nak selesaikan masalah ni. Tak boleh nak selesai. Tu. Ni mari vaksin. Ada. Tak tahulah nak sampai bila vaksin. Ni cerita. Ingat ke kena vaksin ni, kita ingat kita boleh bebas lah berjalan sana sini apa semua, tak juga, tak boleh. Yang dah divaksin pun nak kena penjarakan juga, nak kena pakai pelitup muka juga apa semua. Ini cerita dia. Wallahu a'lam. Allah saja mengetahui. Penyakit ni Allah yang turun, Allah yang boleh mengangkat penyakit ni. Manusia tak ada kuasa apa. Tak ada kuasa apa-apa. Ni cerita. Orang habak kenuri mula-mula dulu berkahwin. Lepas tu dan lockdown dulu. Tak boleh PKP. Gitu. Tak apalah, tangguh. Lepas tangguh. Tak kenuri lagi. Sampai beranak semua. Setahun dah. Kak beranak lah. Betul. Saya duduk bulan Ramadan banyak pakai duduk main belah mulut lepas tarawih apa semua ni dia tak nak PKP. Duduk tunggu pakai tak kenuri macam tu dah. Tak ada. Bagi. Baik. Mengikut jenazah. Hantar jenazah pergi ke kubur. Ini tanggungjawab. Orang sekadar pergi sembah mayat, kita ni kena hantar mayat sampai ke kubur. Lebih-lebih lagi kawan baik. Kawan baik dia hantar jenazah sampai ke kubur. Betul. Menghadiri majlis perkahwinan. Ni pun tak boleh. Hak seorang muslim mendoakan orang yang bersin. Mendoakan orang bersin. Dia bersin tu sunat sebut alhamdulillah. Kerana bersin tu sihat. Bersin sekali sihat, bersin dua kali sihat. Kalau lebih pada 3 tu tak sihat, semua. Itu kalau dia bersin sekali tu sihat, tanda dia sihat. Sebab tu bila kita bersin sebut alhamdulillah. Sebut alhamdulillah. Kita bersin tak sebut alhamdulillah, belahak sebut alhamdulillah. Dia belajar di mana tak tahu. Makan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tak tu tak sebut alhamdulillah. Padahal nak sebut alhamdulillah ni lepas syukur boleh makan, alhamdulillah, tak kira bersih. Belahak tak belahak. Dah dia tengah alhamdulillah. Dia tak ajar alhamdulillah. Dah.
Yang ajarnya bersin, alhamdulillah. Lepas tu lepas makan, alhamdulillah. Lepas makan, alhamdulillah. Itu. Kadang-kadang kita terbalik pun ada juga. Lepas kita makan, selesai makan, alhamdulillazi at'amana wa syaqana wa ja'alnani minal muslimin wa ja'alnani minal muslimin. Terima kasih, syukur pada Allah. Allah bagi kamu makan, Allah bagi kami minum, Allah jadikan kami orang Islam. Ada orang tak boleh makan, tengok apa pun tak sedap. Ada, tambah bulan Ramadan ni. Dah mai kat saya baru ni. Bulan Ramadan ni tak boleh makan, tak tengok apa pun tak boleh. Apa pun tak boleh. Gitu. Sampai nak berjalan tak boleh. Saya tanya puasa ke tak? Puasa. Saya tak usah puasa lah. Nampak teruk sangat dah. Sampai nak berjalan tak boleh semua. Dia tak tengok apa pun tak boleh makan. Tak terlepas nak telan. Kita boleh makan belaka tapi tak bersyukur. Tak bersyukur. Tambah orang Melayu ni lah paling kuat makan sekali. Dia dah abad selalu orang Melayu ni paling kuat makan sekali. Itu makanan dia apa dia makan, makanan orang apa dia makan. Orang Melayu suruh makanan apa, Allah Melayu makan, Allah Thailand non toyam pampri apa dia ni makan sedap dia tu makan. Mengalah apa Allah Arab, nasi Arab mendi putih baik kan belaka orang Melayu. Allah Pakistan roti nam roti tempayan makan sedap semua no. Allah Barat chicken chop apa segala mak nenek mak panggil western food ni makan belaka. Marilah Allah apa pun makan semua. Allah Cina masa Allah Cina makan tu lidah orang Melayu makan belaka. Tu itu. Jadi bila bersin tanda kita sihat, sebut alhamdulillah. Bila dengar kawan kita sebut alhamdulillah, maka kita kena jawab yarhamkallah. Mudah Allah Ta'ala kasihani engkau. Jawab yarhamkallah ni macam jawab salam lah. Setengah ulama kata kalau kita tak jawab yarhamkallah berdosa. Wajib jawab seperti mana jawab salam. Kita ingat bila dia sebut assalamualaikum, wajib kita jawab waalaikumsalam. Bila dia bersempiang betul alhamdulillah, kita di sebelah kena jawab yarhamkallah. Wajib. Dan ada setengah ulama mengatakan sunat. Tapi hadis-hadis Nabi banyaklah sebut suruh jawab. Masuk hadis ni dan hadis-hadis yang lain ada lagi. Itu jawab. Ni tanggungjawab. Dalam hadis berikutnya ditambah lagi bilangan perkara-perkara tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Qila wa ma hunna ya Rasulullah? Qala iza laqitahu fasallim alaihi wa iza da'a fa ajibhu wa iza stanhaka wa iza stanhasaka fansah lahu wa iza atasa fahamidallah fashammithu wa iza marida fa'udhu wa iza mata fattabi'hu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas seorang muslim yang lain 6 perkara. 6 perkara. Sahabat bertanya, apa dia ya Rasulullah? Baginda menjawab, perkara itu ialah apabila engkau bertemu dengannya, maka engkau beri salam padanya. Bila kamu bertemu, kau bagi salam. Apabila ia menjemputmu menghadir ke majlis perkahwinan, hadir. Apabila ia meminta nasihatmu, maka nasihatlah dia. Bila kawan minta nasihat, bagi nasihat dari Nabi. Dan apabila ia bersin menyebut alhamdulillah, maka doakanlah semoga Allah memberi rahmat. Dia maksud ya rahmatullah tu. Dan apabila ia sakit, lawatilah dia. Dan apabila ia mati, maka ikutlah jenazahnya. Ni hadis lebih kuat hadis tadi juga. Bukan sekat ini sahaja, tetapi masih banyak lagi hadis-hadis khusus tentang Islam yang menunjukkan bahawa Islam tidak terhad kepada rukun-rukunnya yang 5. Dia nak habaq itu je. Dalam kitab yang kita belajar juzuk Muqaddimah itu dia cerita tentang iman. Tentang iman. Sampailah kita belajar rukun-rukun iman. Sampai pada awal sampai akhir percaya pada akhirat.
Jadi dalam mustikah hadis yang kedua ni, dia menceritakan tentang Islam dan rukun-rukun Islam. Ada rukun-rukun Islam. Jadi sebelum masuk rukun Islam pertama, mengucap doa cadar sembahyang 5 waktu ni, dia terang dulu apa itu Islam. Itu cerita dia. Baik. Jadi rukun-rukun Islam bukan yang 5 perkara itu saja yang memperkatakan soal-soal ibadah yang menghubungkan dengan manusia dengan Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Bahkan Islam amat luas bidangnya, meliputi segala percaturan hidup dan menghubungkan manusia dengan masyarakat. Bukan sekadar kita sembahyang, puasa, zakat, haji cukup dah kita Islam. Menghimpunnya, meliputi semua percaturan hidup. Hal-hal kehidupan kita kena buat menurut Islam. Kalau nak nega menurut Islam. Nak buat apa? Apa sahaja perbuatan harian kita kena ikut Islam. Tanya boleh ke tak boleh? Itu kena tanya dulu. Nak sewa menyewa kena ikut Islam. Pajak gadai kena ikut Islam. Jangan main pergi gadai ya. Dulu kalau tak ada duit, bawa barang mah pergi gadai. Dapat duit sudah. Gitu. Nanti ada duit esok pergi tebus. Dia tak tanya dah pajak gadai tu sesuai dengan Islam. Buat pajak gadai tu ada riba, kata ada riba, tak tanya dah, pakai hentam saja. Orang Islam tak boleh macam tu. Kena tanya dulu. Nak pinjam duit di bank, boleh dah pinjam. Bila lulu buat pinjaman, lulu dapat duit, cukuplah syarat tu. Dia tak tanya je hak dia pinjam tu Islam kata Islam. Dia nak beli insurans kereta ke, insurans kesihatan ke apa semua, dia beli je. Ini bukan orang Islam. Orang Islam ni kalau nak beli tanya dulu, kena ke tidak dengan Islam, hukum hakam Islam, Islamik ke tak Islamik, apa semua. Jadi bukan sekadar sembahyang, puasa, zakat, haji cukup. Semua jenis kehidupan kita kena ikut Islam. Hatta nak makan pun kita tanya, ni kedai orang Islam, kedai orang bukan Islam. Lah ni jadi penyakit tau. Dulu-dulu orang kita ni ada juga nama apa, lan, orang panggil lan gitu, setengah panggil lan. Kita nak tak lalu lah kita panggil nak pergi makan kedai-kedai orang kafir, makan mi, makan apa semua ni. Lah ni pemimpin-pemimpin besar-besar pun tunjuk contoh. Pergi nak makan nasi ayam kedai orang kafir, pergi makan mi rebus kedai orang kafir. Dulu orang kita tak lepas nak telan, lah lepas ada makan apa semua ni. Makan sedap pula tu, tolong iklan pula kedai ni sedap, kena sedap apa semua. Itu dia tak kira dah, halal haram tak kira dah, janji ayam makan. Dia bukan masak babi. Ada ni makan nasi ayam, yang ni makan apa dia, mi sup tulang lembu ke tulang babi pun. Mana hantau? Ada hantau mana? Kalau tak tulang pun bekas tu, periuk bekas rebus babi, rebus mi. Belanga bekas goreng babi, goreng apa dia kotiau dia kira sedap, makan sedap, tibai apa semua. Itu ni cerita. Kenapa orang Islam tak macam tu? Orang Islam kena tengok boleh ke tak boleh, nak buat apa pun, nak buat apa pun boleh ke tak boleh, halal ke tak halal. Itu cerita dia. Ni orang Islam. Nak menega boleh menega, tapi nak menega apa? Nak menega apa? Kafir dia menega belaka. Pusat-pusat pelacuran Turki dia kafir. Kadang-kadang yang melacur diri orang Melayu Islam. Turki kafir, asal dapat duit ya. Dia buka apa kedai judi, perjudian. Yang ada lesen, kata lesen, janji dapat duit sudah. Apa benda saja yang menguntungkan dia buat belaka. Sebab tu kita tengok Turki besar-besar ni, tentu banyak orang kafir ni. Itu. Bahkan orang panggil nama skema apa semua ni, janji dapat duit. Dapat duit. Halal haram tak belakang. Kita orang Islam tak boleh buat macam tu. Jadi setengah-setengah orang Islam juga terlibat dengan benda-benda ni kerana dia tak ikut ajaran Islam. Nak kaya tahu mana pun tak apa. Sahabat-sahabat Nabi, bahkan sahabat yang jamin syurga, 10 orang sahabat jamin syurga, atau kalau kita rajin baca latar belakang dia, semua kaya-kaya, jutawan belaka, sehingga kan suatu mereka mati tinggal harta yang begitu banyak, menguruskan ladang-ladang perniagaan yang banyak waktu mereka hidup. Kaya-kaya. Kalau ni panggil billionaire, jutawan lah panggil, jutawan lah panggil. Tapi
Cara yang mereka buat itu cara menurut apa yang dibenarkan oleh Islam dia buat. Jadi Islam bukan larang kaya, Islam suruh kaya. Tapi bukan cara mencari harta menurut ikut nafsu semata. Tanya dulu. Dibenarkan tak dibenarkan dari Islam. Itu orang Islam. Dan menghubungkan manusia dengan masyarakat. Islam juga kena ambil tahu tentang masyarakat, mana orang susah, mana fakir miskin, mana sabilillah, kena keluar zakat, kena bagi, kena tolong, kena bantu. Ini kena ada kemasyarakatan. Kalau dia kenuri kenara, kita kena pergi, kena tahu berkaitan dengan masyarakat. Pemimpin mana yang baik, yang tu kita boleh lantik. Bukan tak apalah yang ni bak lantik pemimpin, kita kira lah ini urusan dunia. Ada, kita kena ambil tahu. Kita ambil tahu. Lepas tu orang Islam ni kena jadi cerdik, jangan jadi bodoh. Kadang-kadang dia berkata makcik tu tak ada masalah apa. Esok dekat pilihan raya, esok kita buat pergi beras sekampik, bagi gula sikit, boleh bagi dia boleh RM50, boleh kat kita undi dia. Pasal apa orang cakap lagu tu? Sebab orang nampak kita ni bodoh. Sebab kita tua. Kalau kita tengok orang-orang kafir, tuan-tuan Cina ke apa, tua-tua pun jangan main. Dia reti hak kat arah undi, hak nak untuk bangsa dia ni apa semua, dia pandai. Ada, dia pandai bagi ambil, tapi dia ada keputusan sendiri. Kita pula tak apa, pakcik tu senang. Bagi duit kat dia, gula sekapik, beras apa semua ni, bagi duit RM50, RM100 ke apa semua, boleh kat kita. Ada sungguh macam tu. Kenapa? Dia tak guna otak dia. Sepatutnya orang tak boleh pengaruhi kita, kita ada keputusan kita. Kita pilih hak mana terbaik yang boleh menguntungkan agama. Itu. Ini bukan kita kita orang boleh beli. Itu. Baik. Islam bukan saja mengatur hubungan berbaik-baik dan aman damai di antara orang-orang Islam sesama sendiri, tetapi juga di antara Islam dengan orang-orang bukan Islam berdasarkan peri kemanusiaan. Nabi pun ajar, bukan kita suruh baik sama-sama bukan Islam saja. Sama-sama Islam. Orang bukan Islam pun kita boleh baik. Ada orang bukan Islam yang kita boleh buat kawan. Saya sendiri pun ada Cina-Cina baik. Toki-toki Cina baik, kawan-kawan Cina baik. Apa semua baik, tak ada apa. Kerana dia hormat kita, kita hormat dia. Tak ada masalah pun. Ada. Islam tidak melarang, bahkan Islam suruh buat baik pada dia. Yang masalahnya kafir hak muka benci pada Islam. Ni masalah. Depa pun sama tuan-tuan. Ada jenis yang dia bela orang Islam. Ada. Dia tolong bela orang Islam, tolong jaga orang Islam apa semua ni. Hak ni hak nak kepada keamanan. Nak pada keamanan, nak pada ketenteraman apa semua. Setengah-setengah dia bermusuh. Hak bermusuh ni kita tak boleh buat kawan dengan dia. Tapi kalau dia tak ada apa, dia tak hina agama kita, dia tak ada rancangan nak halau kita keluar daripada tanah air kita, dia tak ada nak rampas harta benda kita apa semua dengan cara halus apa semua, dia kawan apa semua, tak apa, kita boleh berkawan. Bahkan orang Islam dia berkawan dengan elok. Kalau di Kelantan tu orang bukan Islam duduk dalam kampung orang Islam tu, mereka pun macam orang Islam tapi kafir, tak Islam. Namanya kenuri kenaranya pakat duduk bermasyarakat elok, tak ada masalah apa. Kalau kita tengok-tengok setengah di pendalaman Kelantan tu, dia orang Cina beragama Buddha, dia orang Hindu, orang India beragama Hindu, tapi bercakap Kelantan, berkawan dia elok apa semua, sakit demam orang pakat tengok, pakat berantak aku makan apa semua ni, tak ada masalah apa. Tapi masalahnya sekarang ialah bila depa tu jadi ramai, kita nak piduk cercah depa tak boleh. Dia himpit, akhirnya kita kena lari ke lain. Pasal itu jadi lagu tu. Kalau depa sikit, depa boleh duduk dengan kita, boleh kawan kita, boleh baik kita apa semua. Tapi bila depa banyak, kita tak boleh duduk dengan depa, tak boleh duduk dengan depa. Tengoklah contoh hidup ada ni. Ni orang panggil resi apa semua tengok. Kalau depa sikit je, Allah cukup baik. Cukup baik. Bila depa ramai je, dia tak berkawan kita dah. Ingat dulu ada depa main abang dia, cerita di Penang cerita ni. Dia saya ni jiran-jiran bukan Islam ramai ustaz. Itu rumah saya saja orang Islam. Tiap-tiap hari main jumpa sembang baik sungguh-sungguh.
rasa macam saudara. Itu baik, cukup baik. Itu lalu lama-lama ingat-ingat, tak apalah, saya ni nak jual lah rumah saya kat hampa, ambil lah rumah ni. Dia pun duduk kat lain lah, semua dia pun jual lah rumah, jual rumah ni, beli rumah kat belah Sungai Petani ke Kuling ke mana tu. Bila beli, lepas tak apa lama pergi pula nak tengok lah rumah dia dulu ni, ada jual ni apa semua. Depa hak baik ni dah buat tak kenal dia dah. Tanya hang siapa, mai di mana? Oh, perangai betul tu. Mana dia baik ni dia dah pasal. Dia baik dah pasal. Sampai tak kenal pi buat tak kenal. Buat tak peduli je. Ini. Ada kapiak jenis perangai dia tu. Banyak. Ni perangai. Bila depa ramai kita takkan boleh duduk dengan depa. Nak berniaga dengan depa pun tak boleh, nak cari makan dengan depa pun tak boleh, nak duduk tak boleh. Kalau depa sikit depa boleh duduk dengan kita. Tak ada masalah. Sebab orang Melayu ni baik. Orang Melayu ni baik. Nah ini cerita. Lepas tu mula-mula dia masuk kampung duduk mana? Dia sewa rumah. Dia sewa bendang. Dia buat bendang. Lama-lama dia kembang. Dia panggil anak cucu dia main apa semua ni. Kita nyah kena keluar. Nyah kita kena keluar. Ini cerita. Kapil lagu ni kita kena beringat. Baik. Di sebalik tu ada rancangan nak halau kita. Ada rancangan nak halau kita. Kapil lagu ni lah kita kena beringat. Tapi kalau kita kadang kita nak kawan, tak ada masalah. Hakikat ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ya la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang bukan Islam yang tidak memerangi kamu. Allah sebut. Allah sikit pun tak larang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang bukan Islam yang tidak memerangi kamu. Bahkan Nabi sebut itu dipanggil kalau dalam bahasa orang belajar kafir zimmi. Kafir zimmi ni kafir yang duduk dalam Islam, dia pun bayar cukai no. Dia pun tak gaduh apa. Tak ada kacau orang Islam, tak memusuh orang Islam apa semua. Kata Nabi, kamu kena jaga dia. Kalau sakit, kena ziarah dia apa semua. Hatta kalau dia mati, tak ada siapa nak urus jenazah dia, wajib kita kena uruskan jenazah dia. Cuma tak semayang lah dia kafir. Kena uzur, kena korek, kena tanam. Kena tanam ke jenazah, tak ada siapa nak urus. Apa yang tahu tu? Walaupun dia kafir. Dia susah, kita kena tolong dia. Kenapa? Dia orang. Macam kita juga, cuma berbeza agama. Nak bagaimana ada beza agama ni? Dan dia tak bermusuh dengan orang Islam. Tak bermusuh dengan Islam. Itu. Baik. Kan tidak memerangi kerana agama kamu, maka tidak mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Dia tak halau kampung daripada halaman. Kafir ni tak halau kamu daripada kampung halaman kamu. Kenapa Allah sebut begitu? Kebanyakan orang kafir, tuan-tuan, bila duduk tempat kita, mereka ada cita-cita, mereka nak kapat tempat tu. Yang ni kena cerdik. Ada juga kafir yang dia duduk je lah. Ada kafir tu Allah sebut, dia tak halaukan kamu daripada kampung halaman kamu. Yang ni boleh buat baik. Maknanya ada kafir yang dia mari duduk, lama-lama dia nak halau kita. Dia nak halau kita daripada kampung halaman. Banyaklah kot kita boleh tengok. Dia halau dengan dengan cara yang halus yang kita tak tahu. Macam kata tadi lah. Dia baik, dia pujuk semua. Dia nak halau kita. Ada passion tu. Dia beli tanah dalam kampung, bukan dia nak berkawan dengan kita. Kita ni bila beli tanah ni nak pagak, fikir panjang-panjang nak berkawan dengan orang. Dia beli tanah, hari ni beli, tukar nama, esok bawa pagak ting. Boting. Jangan kata nak tumpang lalu, tumpang tengok tak boleh. Bertengok tak boleh. Gitu. Hari ni kafir hak terleh buat kawan. Ada setengah kok berpindah banyak lah tu ni. Kok langgawi pun dah kok macam tu. Itu. Dia tengok, dia beli tanah. Kalau dia nak beli tanah, dia beli hak depan sekali. Beli hak depan sekali. Dia beli tanah. Hak belakang nak lalu, kena lalu tanah dia. Akhirnya dia tak bagi jalan.
Ada tutup sengap. Tutup ngap apa semua. Lepas pada tu kawan hak belakang macam mana? Kawan hak belakang kena jual kat dia. Kena jual kat dia. Apa semua. Ini cerita. Jual murah. Apa semua. Lama-lama dia kembang apa semua. Kena halau. Orang kita kena halau banyak. Nya dia kena halau, kita tengok lagu tu. Ni tak apa. Jadi orang kita tumpang duduk pula. Sampai satu peringkat halau pula. Tu cerita dia. Kafir hak jenis nak halau orang Islam ni, kafir ni tak boleh buat baik. Tak baik. Tapi sikit kafir hak tak mau halau orang Islam ni, kebanyakan yang nak halau. Dia baik sebab dia ada kepentingan. Dia baik sebab dia tak boleh nak panggung kepala dan dia boleh menyawang luas. Habis. Apa semua. Tu. Dia baik sebab dia minoriti, sebab dia sikit. Kalau dia banyak, habis. Ni cerita dia. Tak setuju. Orang kafir dia tak setuju dengan Islam. Itu. Tapi kalau kita tengok yang begitu, tak apalah. Orang panggil, setakat kamu nak buat baik. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Allah suka dan kasih pada orang yang berlaku adil walaupun dia orang kafir. Kita buat adil pada dia. Panggil Allah suka. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzi qataluukum fid din wa akhrijukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Sebenarnya Allah hanyalah melarang kamu daripada menjadikan temar rapat orang-orang memerangi kamu kerana agama kamu dan mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu serta membantu orang lain untuk mengusir kamu. Ingatlah sesiapa menjadikan mereka temar rapat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Allah bagi amaran lagi. Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala melarang kamu bertemar rapat dengan orang yang nak memerangi agama kamu dan nak mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu, ataupun orang yang membantu orang yang nak mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Orang ni jangan buat baik. Kafir ni jangan buat baik. Allah bagi amaran. Maknanya inilah cita-cita kafir mana pun. Bila dah mai duduk bertapak kat situ, dia ada rancangan. Dia ada rancangan. Itu. Kita kena tengok kat kampung-kampung. Kadang-kadang itulah masalah, orang kita malas. Benda malas buat. Dia tak mau buat benda. Dia tahu buat benda boleh produk sangat. Lepas tu dia sewa kat kafir. Dia sewa kat kafir. Duk jadi lagu tu lah. Kat kampung saya pun sewa. Depa ni pula dia sewa sikit tak mau, dia sewa semua. Akhirnya benda-benda tu semua dia bawa sewa dia. Sewa bukan sekejap-sekejap. Orang kita pula bila kata sewa ada surat agreement sign. Surat agreement sign. Mulanya sewa. Lama benda tu jadi milik dia. Adalah kira cara. Pusing kau ni apa semua. Jadi milik dia. Bila jadi milik dia, siapa kena halal? Anak cucu kena halal. Banyak gitu. Dia ada cara-cara dia apa semua. Mula-mula kita tak ada duit, kita pinjam duit kat dia. Dia bagi pinjam. Ada agreement tertentu. Gitu. Lepas pada tu agreement ni pula dengan syarat dia lagu mana tak boleh bayar, kalau lagu benar apa semua ni, barang ni kena bagi kat dia apa semua. Tajuk dia bukan nak tolong kita dah, dia nak barang kita. Inilah kafir. Hak kebanyakan begitu. Kafir mana pun Allah bagi dah amaran pada kita. Cerita kafir ni bila duduk dia bukan nak ni, dia nak hak kita. Dia nak hak kita. Dunia Islam gitulah. Yang negara Islam terlepas tangan sikit. Islam tu menguasai 1/3 dunia. Dia masuk. Itu. Kita tengokkan kalau kita tengok Nusantara. Melaka dulu tanah Melayu. Indonesia, Nusantara dah panggil, Brunei, Filipina. Ni orang panggil tanah Jawi, yang panggil tanah Jawi. Asal orang Melayu ni Hindu. Asal orang Melayu ni menganut ajaran Hindu. Hanya di Kedah lah. Kedah tua dulu Hindu. Sebab itulah ni
kalau kita pergi merebut pergi masih ada lagi candi-candi. Ada candi-candi. Lepas pada tu bila Islam berkembang sampai ke Yaman, orang Yaman bawa barang dagangan, dia bawa barang dagangan, bawa berdagang tu nak berniaga, bawa perniagaan tu dalam tubuh Islam sama. Mari itu sampai berlabuh di Kedah ni. Tu kalau baca dalam sejarahnya, Gunung Jerai itulah sebagai tempat orang panggil radar kapal-kapal dagangan mari. Gunung Jerai tu dulu pakai gunung, bukan dia pakai itu pedagang-pedagang Arab main pun semua ni turun berlabuh itu. Dan juga Melaka, Selat Melaka berlabuh di Melaka. Nah itu. Jadi bila dia mari tak dagangan, Arab ni pula kaya apa semua, barulah dia boleh mempengaruhi raja-raja Melayu. Sehingga dia mengislamkan raja-raja Melayu. Orang Melayu pula dia ajar taat setia pada raja. Alhamdulillah sampai sekarang. Taat setia pada raja. Bila raja mereka memeluk Islam, orang Melayu ni mudah peluk Islam betul. Teratur je. Ada. Orang Melayu mudah meluk Islam. Itu. Itu yang timbulnya raja dua, Raja Iskandar Shah, daripada nama Hindu tukar kepada nama Iskandar, daripada nama Hindu tukar kepada Muzaffar Shah, apa semua dan sejarahnya. Jadi Islam lah orang Melayu. Bila orang Melayu dah Islam, pedagang dengan Arab ni ajar sampai mereka tak balik dah ke kampung halaman mereka. Duduk sini takut orang Melayu ni pergi jadi Hindu balik. Sebab tu ada keturunan Said, keturunan Habib, keturunan apa ada di tanah Melayu ni. Indonesia ada apa semua. Gitu. Sampai bila depa serah kat orang Melayu? 200 tahun dulu. 200 tahun dulu barulah diajar orang Melayu pergi mengerjakan haji. Barulah orang Melayu pergi kerja haji. Dulu pergi haji 6 bulan hingga setahun baru sampai. Pergi haji dulu 6 bulan hingga setahun baru sampai pergi haji. Yang pergi pula kalau pergi 30%, 20% je balik. Yang lain-lain banyak mati kot jalan. Sebab tu nak pergi haji dulu teriak apa-apa. Apa semua. Nak pergi berbulan-bulan, nak boleh bertahun-tahun dah baru sampai balik. Lah ni pergi umrah 2 minggu balik dah. Tu pun riak apa-apa dah saya meluat. Nak hantar naik tabah pergi 2 minggu pun riau apa semua. Lepas tu saya kalau hantar orang pergi haji pergi naik bah berjalan lah, lemah tengok kan. Ni cerita dulu betul kalau pergi sampai pergi 100 orang, 20 orang, 30 orang je balik. Yang lain lama. Ada belajar haji, belajar atas kapal pergi singgah di India. Ada yang naik kapal loncat, kapal tu singgah di India dulu, lepas tu boleh pergi Jeddah. Daripada Jeddah nak sampai Mekah tu kena lalu perkampungan Badui ni pula kuat merompok habis harta barang apa semua. Ada ambil air, dulu kan susah air, ambil barang apa semua. Itu ada peringkat mempertahan diri, dia bunuh apa semua. Dah pada Mekah nak pergi Madinah pun kena lalu juga perkampungan Badui jahat. Tu kerja haji. Jadi sebab tu bila orang pergi haji, tak ada pergi kerja haji, ada yang pergi nak sampai lama depa duduk sana. Tu cerita orang Melayu duduk sana. Dulu nak duduk tak ada masalah. Duduk depa mengaji pada Syekh Arab. Kerana dulu banyak madrasah. Di Mekah tu banyak madrasah. Di Madinah banyak madrasah. Bila alih, depa balik ke kampung halaman mereka, timbul buat madrasah pondok-pondok tempat kita ni. Tu panggil sekolah Harap. Ada panggil sekolah Harap tu, ada timbul pondok-pondok apa semua ni. Ini bagi. Tu cerita dia. Jadi Islam mula kuatlah. Entah kita dengan pedagang Arab mari, dengan orang-orang alim daripada mengaji di Mekah, orang dulu pergi haji balik alim. Gitu. Sebab tu dipanggil lebay. Lebay apa dia kata lebay Allahumma lebay tu lebay. Tu lebay orang panggil. Dia balik mengerjakan haji. Itu. Sampai depa ni alim-alim bukalah pondok-pondok. Jadi madrasah yang banyak-banyak di Mekah tu timbul madrasah ada tempat-tempat kita. Sebab tu kalau kita baca sejarah, kebanyakan tok-tok pondok ni orang yang balik daripada Mekah. Orang balik daripada Mekah. Tok Jumah Zudi pondok Lanai ngaji Mekah. Ni ada atas betul lagi. Allah yang Tok Saleh ngaji di Mekah. Pagi. Muda-muda ni semua banyaknya mengaji di Mekah.
mudi Masriah lah, mudi Pondok Penanti apa semua ni, alim-alim ni balik pada Mekah. Asalnya depa pergi haji. Gitu dah. Baik, itu tengok sejarah apa semua. Musuh Islam ni bila negara Nusantara ni jadi Islam, kuat pula sehingga pernah dilaksanakan hudud. Di Terengganu ada batu bersurat. Batu bersurat. Ya, batu bersurat dia pun tak perasan duk buat lapik tangga naik surau. Bila ada cek-cek punya batu bersurat ni ada cerita tentang sejarah apa semua ni, dia ambil simpan. Sampai hari ni pun ada menandakan di Melaka pernah melaksanakan undang syariah di Melaka apa semua. Jadi orang kafir tak puas hati. Sebab tu mari orang Portugis ni mari nak rampas Melaka pasal Islam je. Dan nak Kristiankan orang Melayu, nak Kristiankan orang Melayu. Lebih lagi mereka bergeram sebab Islam dapat kuasa Spanyol dengan Portugis ni dekat-dekat kan. Tu jangan berjudi dekat-dekat. Mereka mari ni geram, sebab tu mereka geram kat Islam. Mereka serang Melaka sebab Melaka tu pusat dagangan terbesar dunia dulu. Di situ dia kena serang ekonomi. Sebab tu dia kalau boleh dia nak lumpuhkan ekonomi Islam ni perdagangan di Melaka tu, dia lumpuh yang tu dulu baru dia boleh lumpuhkan Islam. Sebab bila ekonomi umat Islam kuat, dia kuat. Sebab tu Portugis mari tu timbulnya bila mereka dapat kuasa Melaka buat apa Pamosa kubur tu apa semua baru ni orang duk kaji apa itulah bekas tapak masjid dia runtuh, masjid apa semua istana Raja Melaka semua runtuh, sampai raja-raja lari tinggal Melaka. Hari ni Melaka tak ada raja. Begitu tu cerita dia. Jadi berjaya tak Portugis ni mengkristiankan balik orang Islam yang menganut ajaran Islam, pegang ajaran Islam, berjaya ke tak? Alhamdulillah. Di tanah Melayu depa gagal nak kristiankan orang Melayu ni, orang Islam Melayu pegang semua. Di Indonesia belah Riau depa gagal, tapi sebelah apa dia ni Medan apa semua ramai juga orang Melayu jadi Kristian sampai sekarang. Ramai juga orang Melayu jadi Kristian. Gitu. Asalnya daripada Islam dah. Yang depa berjaya betul Filipina. Depa ni pun asal Islam Filipina. Mudah beraja apa Sultan apa Sulu, ada pemerintah Sultan Sulu apa semua. Ini. Maknanya Filipina sampai sekarang Kristian. Baik Kristian. Itu. Kita alhamdulillah tak banyak sangatlah kesan-kesan Portugis masuk tu. Adalah. Tapi sebahagian di Indonesia, Filipina satulah Filipina tu Kristian. Jadi hak Allah Ta'ala sebut ni, orang kafir ni pertama dia masuk, dia nak supaya negara orang Islam boleh kepada dia. Lepas pada tu nak suruh orang Islam ikut agama dia. Tu cerita dia. Mereka tak ada la ikrah fi din, tak ada paksaan dalam agama. Kita ada tidak ada paksaan pada agama. Mana kita tak boleh paksa. Mereka paksa. Tak paksa bunuh, rampas gitu-gini, begitu kejam. Terus baca sejarah kejatuhan kerajaan Melaka. Ada. Maka kita kena beringat. Baik ada pasal. Dia berkawan-kawan kita ada pasal, ada sebab. Inilah orang panggil kafir. Tapi dalam ramai-ramai itu ada juga kafir-kafir hak boleh percaya. Sikit-sikit lah tapi percaya pun bengat-bengat. Tapi kalau kafir tu kita nak buat kawan dengan dia, nak buat apa semua, tapi kita kena cerdik lah. Dia tak ada bermusuh dengan Islam apa semua. Ada orang kafir yang dia berjuang pun dan kebenaran. Macam profesor apa hak tak Islam mati dah kan. Hak dia cerita tanah ni memang milik orang Islam. Kau punya orang Islam. Kau punya orang Melayu. Hak raja-raja Melayu apa semua, kita apa semua ni. Dia tak Islam. Tapi dia jujur. Kita jangan kacau apa semua. Mati dah profesor tu. Apa semua. Ada seorang lagi lah ni, ada Cina juga, tak Islam juga. Tapi dia perjuangkan tanah air orang Islam ni. Pasal hak orang Islam apa semua. Ada apa orang je hak jenis-jenis tu. Hak tak Islam tu. Hak banyak lagi ke kerja nak cekau. Boleh ruang kat dia, masuk mayat kimping lah. Macam-macam. Ni kerajaan apa roboh tubuh-tubuh di apa dia di jerak-jerak tubuh-tubuh juga naik tubuh-tubuh apa dia, kita dia ingat gambar apa dia buat, gambar ingat gambar tokong, rupanya lambang pejuang komunis.
Dibubuh tugu apa semua ni, pujaan apa semua. Sampai kena roboh. Tu. Alhamdulillah lah ni ada dulu kan. Depa ada kuasa sikit, dia bina banyak tugu. Ada tugu-tugu, lama-lama pejuang komunis apa semua dulu. Ini apa yang berlaku? Negara Islam kita nak memperjuangkan komunis. Bila tanya dak. Tapi dalam tu ada tersirat. Ada tersirat. Ini. Jadi kena beringat, musuh Islam Allah sebut lan tarda ankal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Takkan redha golongan Yahudi, golongan Nasrani selagi mana kamu tidak ikut agama mereka itu. Dia tak pernah redha pada kamu. Dia tak pernah redha pada kamu selagi mana tak ikut agama kamu. Dia akan masuk sikit-sikit. Bila dapat kuasa, mula jabat habis. Tu cerita dia. Kita kalau kahwin ni pun nak banyaklah. Tanah jual sikit-sikit kat kapiak, jual sikit kat kapiak, jual gunung-gunung habis boleh kat depa, bukit-bukit habis boleh kat depa, apa semua depa duk kat atas bukit. 100 tahun lagi, tak 150 60 tahun lagi, 70 80 tahun lagi. Anak cucu kita nak lari pergi mana? Semua laut pula, hambat pergi kat laut tu. Tengoklah berlaku macam Rohingya. Rohingya cukup jelas. Halau keluar sampai siapa pun tak menerima. Tak menerima. Nak terima orang lain pun ada masalah. Negara orang lain pun ada masalah. Apa semua? Ni cerita. Dipanggil sampai dipanggil orang hanyut. Orang hanyut sampai bulak duduk dalam laut, tengah laut apa semua. Inilah contoh Allah tunjuk. Kenapa? Kerana kita leka. Palestin cukup jelas, Palestin. Asal Palestin macam mana Yahudi boleh bertapak di Palestin? Mulanya dia beli tanah. Dia buat Yahudi ni banyak duduk belah Amerika, belah negara Eropah, duit banyak, dolar. Mari beli tanah di Palestin. Orang Palestin macam tu, kesemuanya tanah dia, tanah banyak. Jual seekar dapat berjuta-juta dolar. Jual serelung dapat beratus-ratus juta dolar. Kaya lah Arab. Ada Arab-Arab yang jual tanah. Dia beli, akhirnya tanah dia banyak. Lepas tu dia merancang nak bertapak di Palestin. Jaya. Gitu. Lepas tu bila tanah dia banyak, dia panggil semua Yahudi dia duduk. Cerita apa semua. Mana pi jutawan Arab yang jual tanah kat Yahudi dulu? Habis. Tak ada lah. Yang menderita siapa dia? Anak cucu sampai sekarang menderita. Ini contohnya. Yahudi ni dia akan rancang, Allah sebut dia rancang, dia nak ambil tanah. Dia nak ambil tanah apa semua. Itu. Dia panggil apa semua. Kita seronok jual tanah. Boleh duit berjuta-juta. Jual tak apa, boleh jual. Tapi kita nak jual kat siapa? Nak jual kat siapa? Tu kena tanya. Ada. Ni cerita. Kita ni bila mati, kita harap anak cucu doa kita. Jangan anak cucu laknat kita, dia Pulau Pinang dah ada. Anak cucu nak doa kat tok nenek rasa tawak hati. Ada mai jumpa saya. Dia kata, Ustaz dulu ni tanah tok wan saya. Jual 1 ekar 100,000. Jual. Kalau lah tok wan saya tak jual lah ni, saya ada lah tempat duduk. Dah anak cucu sebut itu. Betul. Lah ni dia pun buat kelang. Tanah ni bukannya 10,000 dah, tanah ni 10 juta pun bukan dia. Ada tanah juta dia. Bolehlah anak cucu duk nak tadah tangan, teringat kat tanah tu. Kapiak buat apa? Nak tu teringat kat tanah tu apa semua. Tak selera nak doa kat Tok Wan. Sebab Tok Wan tu nak jadi jutawan sangat. Dah. Jutawan jual tanah apa semua. Ini cerita. Akhirnya dia tengok orang lain kaya di atas tanah tok nenek dia. Dia sendiri duk rumah sewa. Duk rumah flat. Kena halau sana, kena halau sini apa semua. Itulah duk laku apa semua. Ini cerita. Pasal depa pandai lah pula pergi jumpa pula tuan berapa hari lagi nak hidup, kita ni lah nak rasa jadi jutawan. Gitu, nak naik kereta besar, nak naik apa semua, jual pilah, jual. Itu cerita dia. Tak apa, jual itu boleh. Jangan jual kat kapiak. Tak ada. Jangan jual kat kapiak. Itu semua. Sengah pula kerja dia kerja broker.
Broker ni pula kerja pi pujuk orang-orang Melayu, orang Islam Melayu ni jual tanah kat kafir. Dia dapat ni. Hak ni jahat sekali ni. Bukan broker. Ni dia pi pujuk. Ada. Sebab kalau kafir pi pujuk, dia payah. Ada. Dia guna brok ni. Dia pi jumpa ni. Jumpa pujuk. Pujuk apa semua. Dia boleh lah berapa persen. Nak broker. Boleh lah. Jual cakap dia bolehlah duit apa semua dengan dia saja tak berapa ratus kelung tanah-tanah orang Islam ni berpindah tangan daripada kapiak dengan sebab dia seorang. Sedangkan dulu tok nenek kita berjuang untuk dapat tanah air ni, pandailah cerita, bergolak bergadai, ada ke tali gantung, ada dibunuh, lawan penjajah, lawan British, lawan Jepun, lawan apa semua ni, nak dapat balik tanah air daripada tangan kita, boleh pada tangan wan nak dapat balik. Bunyalah susah. Lah ni mudah, dengan senyuman saja. Dengan senyuman saja dia kuasai bukit-bukit. Dengan senyuman saja dia kuasai bendang. Bendang ni lambang orang Melayu. Bendang. Maknanya bendang ni tak boleh lepas pada orang lain dah. Bendang ni memang lambang orang Melayu. Ada bendang. Tapi bendang pula ni habis. Orang Melayu tak buat bendang ni. Bukan Penang je tuan-tuan, bukan Langkawi je. Perak. Dia baru ni ada anak murid saya tanya, "Lu ni kerja apa?" Kata, "Saya kerja pejabat tanah." Pejabat tanah bukan kerja pejabat tu, kerja pejabat tanah. Pejabat tanah nak buat satu sistem komputer yang sistem geran yang tersusun. Yalah ni apa-apa tidak nak kena pergi ambil geran, nak kena buat geran, tambah pula geran banyak nama susah. Jadi dia nak buat satu sistem, maknanya tekan nombor pin gana-gana agamanya, keluarlah geran dia sendiri, dia boleh tengoklah, tak payah lagi duduk kalut apa semua itu. Jadi kerjaan guna ambil lah syarikat ni supaya susun balik apa semua ni. Dia kata saya duk susun tengok. Dia kata duk susun tengok apa semua ni. Nama-nama atas geran tu kebanyakannya nama kafir belaka. Kebanyakan nama. Hak panah besar-besar semua nama ni. Apa semua. Saya gerau lah Ustaz. Dia kata itulah hakikatnya sekarang. Nada. Hakikatnya sekarang itulah. Tanah-tanah habis. Dia ada cerita Rizal Melayu, dia kisah pakai Rizal Melayu jadi pok sanggup lah. Dulu pok sanggup ni apa dia ni, orang menikah tak ada apa, orang tak menikah awal ni dah jadi pok sanggup ni. Lah ni tanah boleh jadi pok sanggup. Tengok segi namanya, lambak geran dia punya, tanah dia punya. Tapi bukan yang dia punya, orang lain. Ada surat lagi di sebalik tu. Surat sebalik tu. Kenapa? Ada rezeki ni apa semua. Takut. Takut. Tu cerita dia. Allah bagi bayangan dah. Kafir yang boleh berkawan ni kafir yang tak rampas tanah kita dan kafir yang tak nak halau kita. Kalau jenis rampas tanah kita, nak halau kita, kafir jangan kawan. Kafir jangan kawan. Ini cerita. Kita tengoklah. Tak makan kafir mana. Sikit sangat ada kafir jenis tu. Hak lain-lain tu semua dia nak. Dia tomak, dia nak apa semua. Boleh kat dia nak tumpang lalu tak boleh. Boleh tak? Dia pula Allah, tuan-tuan, depa ni pandai. Depa pandai. Dia tengok kawan ni nak naik jadi menteri ni, awal-awal dia atok dah susun dah. Susun dah. Orang pagi. Tu. Dia susun. Amdak kawan ni nak naik, dia susun, dia bagi ni apa semua ni gini. Dia pandai dia susun. Dia susun dia pandai. Akhirnya berkawan-kawan dengan pusat ni apa semua, sikit-sikit hak tak boleh dia boleh. Tu dia pantai hak milik orang ramai. Hak milik orang ramai. Orang panggil jadi milik persendirian. Ada hak di sungai, hak milik orang ramai Allah Taala buat tu jadi hak milik dia. Apa semua? Ini orang pun heran macam mana. Itu. Kadang nak pergi pantai pun kena bayar duit. Sikit hari lagi. Nak pergi tengok pantai pun kena bayar duit. Kenapa? Habis dibeli. Habis dibeli. Ni cerita. Allah bagi amaran dalam Quran. Ada. Allah Taala bagi amaran dalam Quran. Ni cerita. Hak tanah air. Tanah air inilah kena jaga. Tu panggil dulu sebut hubbul watan syatrul iman. Sayang kepada tanah air ni
sebahagian daripada iman. Ni ada wallahu a'lam, ni hadis kata hadis ke semua ni ada sebut sayang kepada tanah air ni sebahagian daripada iman. Orang kita tak sayang, ni ada tak cemburu. Orang panggil gadai tanah air banyak, rasuah sana rasuah sini apa semua. Orang panggil tanah dulu reserve Melayu betul-betul, tengok-tengok tukar daripada reserve Melayu kepada antarabangsa. Itu tanya apa siapa tukar, tersilap. Boleh jawab itu, tersilap, mudah jawab tersilap. Ini kadang-kadang kerja orang panggil ni lah. Kalau zaman Nabi lu panggil zaman munafik. Ada hak musulan selimut ni pun semua zaman lalu ni pun jadi itulah jenis munafik. Rupanya Islam tapi membantu kafir, membantu kafir untuk memusnahkan. Ni tempat kita bina masjid, tempat kita bina surau, tempat kita semayang, tempat kita beribadah. Tapak yang Allah bagi ni, dunia ni tempat kita beribadat. Kalau tak jaga habis lah, tak jaga habis. Tu cerita dia. Sikit hari nak duduk kat mana orang kita. Kita tengok macam mana bila Sepanyol dapat pada Islam, bila orang Islam, bila Kristian jajah balik, apa jadi pada orang Islam? Dia bunuh habis. Baghdad bila dapat tentera Tatar dan Mongol, dia sembelih habis orang Islam. Kalau kita baca sejarah apa dia ni, Palestin pernah dapat kepada tentera salib. Tak ada tentera salib pada Islam dapat pada tentera salib, berlaku apa perangan Salibiyah, peperangan salib. Orang Islam semua kena sembelih. Sembelih. Cuma ada benih kecil-kecil ni belah balik apa semua. Sampai Salahuddin Al-Ayyubi bebas balik. Bebas balik, dapat balik pada Palestin. Lalai balik, dapat balik kat Israel. Nah, ni cerita dia. Maknanya orang kafir ni dia perhati tengok macam mana nak rampas umat Islam. Anak-anak muda. Nombor satu dia fokus pada anak muda. Anak-anak kita lah ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan anak muda lah ni, banyaknya tak tahu apa. Tak tahu apa. Dalam politik tak tahu langsung. Tak tahu lah umur 18 nak mengundi macam mana. Tak tahu apa. Tak tahu langsung-langsung. Tanyalah apa pun tak tahu. Bisa sangat dia tahu Perdana Menteri Mahmudi. Tersilap Perdana Menteri tak tahu siapa dia. Tak tahu apa. Tak boleh tanya anak kita apa semua. Tentang politik, parti-parti tak tahu apa. Saya saja tanya budak mahat saya apa semua. Tak tahu langsung. Sampai saya nak gerot. Anak-anak orang kafir tahu semua. Anak kita tak tahu. Tak tahu. Bab politik. Dulu saya pergi Kuala Lumpur mesyuarat di Taman Melewah, naik kapal terbang, turun apa dia Subang, turun Subang, naik gerak lah pergi. Budak bawa gerak ni budak mengaji UiTM ke mana tak, universiti lah. Saya tanya apa, saya duduk belajar universiti, lepas tu sambil-sambil tu buat gerak bantu. Dia kata, pakcik nak pergi mana? Nak pergi mesyuarat. Oh, di Taman Melewah. Mesyuarat apa? Mesyuarat PAS. PAS tu apa dia? Budak universiti bila sebut PAS, dia tanya PAS tu apa dia? Saya tak tahu PAS tu apa dia. Oi, saya kata kalau universiti PAS pun tak tahu apa dia. Bukan soal nak suruh dia undi PAS ke apa semua, tak pernah tahu. Tak pernah tahu politik ni, tak pernah tahu. PAS ni apa dia tak tahu. Apa semua. Saya biasa-biasa dengar gitu tapi saya tak tahu. Lepas tu jawab saya ni politik tak tahu langsung apa, tak tahu. Kita ni boleh buka telefon kita, adalah cerita-cerita politik bolehlah baca punya. Kita ingat anak muda pakai tahu belakang dak, dia pun tak buka kotu, dia pergi Kelang. Ada hak bahagian deponya. Ni dia pergi Kelang 100%. Tak tahu langsung. Saya kadang-kadang saya tanya budak mahat saya tu, parlimen apa? Tak tahu. Parlimen pun tak tahu pada. Tu depa saya dah tengok depa duk berkelip-kelipar, saya pun tak tahu. Saya ajar lu ni. Ajar cakap politik. Kenapa? Kalaulah anak-anak kita tak ambil tahu tentang politik, inilah satu sebabnya satu hari negara tergadai. Janji boleh makan, siapa merintah lantak pergi. Ada siapa merintah lantak pergi, janji boleh makan. Ini yang sedang berlaku sekarang. Takut. Kerana Allah pun bagi gambaran, kafir dia akan halau kita keluar daripada tanah air kita. Dia akan bergerak masuk sikit dan dia senang lena apa semua, dia tak kenal dah kita. Tak kenal dah. Ini cerita dia.
Kita tengok di bandar-bandar besar apa semua, dia bukan nak kongsi dengan kita, dah. Ni dak. Ambil fikir meda, kau boleh dia nak kaut semua. Kaut semua. Ni cerita dia. Habis. Sumber hukum-hukum Islam jadilah tentu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Allahumma inna nas'aluka uluman nafi'ah, rizqan wa amalan salihan, sa'adatan daran, husnul khatimah, rizqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.